Sejarah Malaysia, ada berita tergempar di mana seorang lagi adun telah mengumumkan keluar parti. Seorang lagi adun mengumumkan keluar parti. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan, lompat parti semakin berleluasa semula. Tapi yang ini bukan lompat parti, cuma keluar parti saja. Tapi akhirnya banyak orang yang sudah keluar pergi lompat parti lain. Sudah keluar pergi lompat parti lain. Sementara akta anti lompat parti semakin menghampiri keputusannya, tiba-tiba seolah-olah orang mengambil keputusan peluang. Okey, tuan-tuan dan puan, berita terkini ini diperolehi daripada Malaysia kini 5 Jun 2022. Seorang lagi adun meninggalkan parti yang memang agak gah pernah menjadi salah satu parti yang berjaya menumbangkan kerajaan Barisan Nasional UMNO. Seorang lagi adun meninggalkan warisan. Confirm. Adun daripada Kukusan iaitu Rina Jainal keluar daripada parti warisan untuk menyertai Parti Harapan Rakyat Sabah hari ini. Dalam satu sidang akhbar pada hari ini, dia mengumumkan keputusan untuk keluar daripada parti warisan serta peletakan jawatannya di dalam parti itu yang berkuat kuasa serta-merta, melapor The Borneo Post. Rina sebelum ini merupakan Ketua Wirawati Kalabakan dan Naib Ketua Wirawati Warisan. Keputusan Rina untuk menyertai Parti Harapan Rakyat Sabah itu turut diumumkan oleh Presiden Parti Liu Yun Fah semasa sidang media di Kota Kinabalu. Katanya, saya memilih untuk menyertai Parti Harapan kerana saya percaya kita boleh membawa lebih banyak pembangunan di Tawau, katanya. Parti itu menumpukan kerja-kerja untuk rakyat di Tawau, katanya lagi. Pengumumannya itu dibuat selepas beberapa wakil rakyat yang lain turut meninggalkan warisan baru-baru ini. Ini termasuklah bekas Menteri Sabah iaitu Peter Anthony yang telah meninggalkan parti itu pada Disember lalu, dan adun Parlimen Lahad Datu dan juga adun Segama iaitu Muhammadin Ketapi yang telah membuat pengumuman yang sama beberapa bulan sebelum itu pada Oktober. Keputusan Anthony dipengaruhi oleh keputusan untuk menumbuhkan parti baru iaitu Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia yang dilancarkan pada Mac. Dia dilaporkan berkata parti itu akan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah, pimpinan daripada GRS. Sementara itu, Muhammadin berkata dia memutuskan untuk meninggalkan warisan dan kini merupakan ahli parlimen bebas yang mesra kepada gabungan pemerintah GRS, katanya dalam laporan tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sekali lagi tuan-tuan dan perempuan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nur Jazlan buat kejutan sekali lagi. Padan muka kepada mereka yang berkenaan. Terbaiklah Nur Jazlan. Daripada Malaysia Kini diterbitkan 6 Jun lebih kurang pukul 9 pagi tadi. Nazir patut duduk diam-diam biar SPRM buat kerja, kata Nur Jazlan. Timbalan pengerusi UMNO Johor iaitu Nur Jazlan Mohamed menyarankan Nazir Razak iaitu adik kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak supaya duduk diam-diam. Diam-diam, jangan kau menyebuk. Dan membiarkan SPRM untuk melakukan tugas bagi menangani rasuah. Ini terjadi selepas Nazir tiba-tiba memberikan cadangan yang memang agak pelik. Mencadangkan dasar anti rasuah seperti yang telah diamalkan di Hong Kong pada 1970-an yang memberi pengampunan kepada kesalahan rasuah kecil sebelum 1977 dan hukuman tegas terhadap kesalahan selepas itu. Katanya, dia patut duduk diam-diam saja kerana dia merupakan individu yang telah diberikan peluang menjadi tokoh korporat di bawah kerajaan BN yang ditolak rakyat pada tahun 2018. Dia juga terpalit dengan kes dana 1MDB, tetapi tidak didakwa oleh Kerajaan Pakatan Harapan atau Kerajaan Perikatan Nasional. Katanya, biar SPRM jalankan tugas tanpa gangguan. Katanya Nur Jazlan yang juga adalah pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara
dan bekas timbalan Menteri Dalam Negeri melalui mesej teks kepada Malaysia kini. Ketika menghadiri acara di Pusat Dagangan Dunia KL pada Jumaat yang lalu, Nazir telah ditanya perkara yang akan dilakukannya sekiranya berkuasa untuk mengatasi masalah sistemik negara termasuklah rasuah. Katanya perkara kedua yang saya ingin tangani ialah rasuah. Bagaimana untuk memecahkan rasuah di negara ini? Terdapat model di Hong Kong pada tahun 1970-an di mana mereka merombak sistem, menawarkan pengampunan dan shoot to kill, iaitu hukuman tegas, kata Nazir. Dia berkata bahawa pengampunan untuk jenayah lampau mungkin boleh dilakukan jika ia tidak serius, agar usaha membentung rasuah yang berleluasa tidak disabotaj, katanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat kamu? Kamu setujukah dengan adik kepada Najib Razak ini? Iaitu tiba-tiba bagi pengampunan. Wah, untunglah siapa yang pernah buatkah, siapa yang makan cili terasa pedas. Okey, siapa yang pernah salah, tetap salahlah. Tapi kalau betul-betul dapat diampuni, wow, untunglah bagi mereka. Tapi alih-alih timbalan pengerusi UMNO Johor sendiri, iaitu Nur Jazlan Mohammed, telah menyarankan supaya adik kepada Najib Razak, beliau pernah menjadi bekas timbalan menteri. Dia kata bagus kau diam-diam sajalah. Diam-diam sajalah. Nanti bising-bising tiba-tiba kau pun kena lagi susahlah. Okey. Kata Nur Jazlan, dia patut diam-diam saja. Saya setuju. Diam-diam sajalah. Biar SPRM buat kerja. Kerana dia merupakan individu yang telah diberikan peluang untuk menjadi tokoh korporat. Betul. Ini peluang sudah dapat. Jadi sekarang biarlah SPRM buat siasatan, janganlah kacau. Kata Nur Jazlan lagi yang paling panas ini. Dia juga terpalit dengan kes dana 1MDB, tapi dia tidak didakwa oleh kerajaan PH, Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Bersyukurlah sebab sudah tidak didakwa. Nanti tiba-tiba bising, anda dakwa. Nanti menyesal pula. Okey. So, kesian jugalah. Hampir seluruh yang Najib rapat semuanya macam terkena tempias saja. Suami isteri Najib Razak dan Rosmah Mansur dah kena tempias. Satu lagi yang kena tempiasnya adik tiri Najib Razak, anak Najib Razak. Anak Najib Razak bukan pasal rasuah tapi LSDN. LSDN, hutang teks. Okey, so kita doakan semoga negara Malaysia terus menjadi terbaik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye.